Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan sekali lagi dengan berita daripada Hadi Awang. Kali ini, Hadi rupa-rupanya punyalah masih belum putus asa nak jatuhkan kerajaan. Rupa-rupanya di saat seperti telah terdiam beberapa minggu yang lepas, kita sangka sudah tidak ada lagi cobaan untuk membuat langkah tebuk atap siri yang seterusnya. Namun demikian, rupa-rupanya Hadi Awang telah pun memberikan petunjuk dan telah pun menyatakan sendiri bahawa mereka, yaitu Perikatan Nasional, masih mempunyai rancangan untuk cuba menebuk lagi. Hari ini daripada sabudin.com, Hadi Awang rupanya masih belum putus asa nak jatuhkan kerajaan. Perikatan Nasional PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka, kata Hadi Awang. Presiden PAS itu berkata, pencalonan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar di PRK Kemaman adalah persediaan untuk Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran kerajaan. PRK bukan untuk Kemaman sahaja, besar untuk Malaysia seluruhnya. Ini untuk menambah pertahan kerusi Melayu PN yang ada, kata Hadi Awang. Kita sedang memujuk lagi UMNO, kata Hadi Awang, kerana UMNO bukan semua sokong PH. Pakatan Harapan, kita sedang pujuk lagi pihak lain untuk bergabung, katanya dalam ceramah perdana di Dewan Civic Kijal Kemaman. Menjadi persoalan dalam hari ini dalam kalangan netizen ialah siapakah orang lain atau pihak lain yang juga turut mahu dipujuk oleh Hadi Awang untuk bergabung bagi membentuk ataupun menjatuhkan Anwar Ibrahim. Saya tak pasti siapakah yang mahu lagi bekerjasama nak menjatuhkan kerajaan sekarang ini, nak membuatkan kerajaan ataupun negara tak stabil lagi dari segi politiknya. Inilah yang mahu kita elakkan, kata netizen. Ahli Parlimen Marang itu berkata, Samsuri diyakini mampu mengukuhkan kedudukan Perikatan Nasional di pusat. Tapi yang hairannya, kalau Samsuri menang, baru satu pertambahan. Sedangkan Perikatan Nasional sudah kehilangan sokongan sebanyak 4 orang. Maknanya, kita pun tak tahu dari mana-mana logiknya Perikatan Nasional mampu menumbangkan kerajaan dengan hanya memenangi satu kerusi lagi. Oleh kerana kita nak ambil langkah jauh lagi, iaitu kerajaan pusat, kata Hadi Awang. Sebab itu, bila kerana kosong Kemaman, kita ambil Samsuri, nak teguhkan kedudukan kita di kerajaan pusat, kata beliau lagi. Namun, ada penganalisis politik, ada pemerhati politik menyatakan bahawa tindakan PAS mengambil Samsuri sebagai calon di Kemaman kerana perasaan mereka yang sudah mula gentar, takut kalah kerana calon yang akan bertanding, yang telah bertanding melawan Samsuri di Kemaman Terengganu ialah seorang calon yang heavyweight dan boleh mengalahkan mereka, dan mungkin tinjauan mereka mengatakan bahawa boleh mereka kalah di parlimen tersebut. Itu yang dinyatakan oleh penganalisis politik dan pemerhati politik. Namun lain pula yang dikatakan oleh Hadi Awang. Ahli parlimen itu juga berkata, oleh kerana kita nak ambil langkah jauh lagi, iaitu kerajaan pusat, sebab itu kerana Kemaman kosong, kita nak teguhkan lagi dengan mencalonkan Samsuri, kata beliau. Maka kemenangan di PRK Kemaman sangat penting untuk ambil alih kuasa pemerintahan orang Islam, kata beliau lagi. Hadi berkata, menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Besar bukan halangan bagi Samsuri jika terpilih menjadi ahli parlimen. Kita ambil calon berwibawa boleh mewakili kita dalam kerajaan negeri dan kerajaan pusat kalau dapat ambil alih, kata beliau. Jadi pengundi yang di luar kena balik mengundi. Kita pilih calon berwibawa, katanya.
PRK Kemaman 2 Disember ini menyaksikan pertandingan 1-1 antara Samsuri yang juga naib Presiden PAS dan Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur yang mewakili Barisan Nasional BN. Ia diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu 26 September lalu membatalkan kemenangan Cik alias Hamid daripada PAS pada PRU 15 yang lepas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah pendedahan daripada polis Diraja Malaysia berkaitan dengan Mr. H. Ketua Polis Negara akhirnya buka mulut dan menyatakan kebenaran yang kita tunggu-tunggu selama ini. Siapa Mr. H akhirnya diketahui oleh polis Diraja Malaysia. Siapa dia? Kita akan tahu tak lama lagi. Polis akan rakam keterangan Mr. H. Maknanya, polis Diraja Malaysia ataupun polis telah pun mengetahui identiti Mr. H ini kerana bakal dipanggil memberi keterangan. Polis akan merakam keterangan individu yang dinamakan sebagai Mr. H yang didakwa ada kaitan dengan video tular perbualan individu mirip bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dengan seorang kaki tangan JKOM. Tanpa mendedahkan identiti Mr. H itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata individu tersebut dipanggil selepas pihaknya menerima maklumat daripada Muhammad Agus ketika diambil keterangan semalam. Ada beberapa individu lagi akan dipanggil dalam masa terdekat, katanya ketika dihubungi di Kuala Lumpur hari ini. Muhammad Agus tampil di Ibu Pejabat Polis daerah Kajang semalam bagi memberi keterangan kali kedua berhubung kes video perbualan mirip dirinya dengan seorang kaki tangan JKOM. Ketika keterangan tersebut diambil, Muhammad Agus dilaporkan berkata telah mendedahkan identiti individu digelar Mr. H yang dikaitkan dengan kes berkenaan kepada polis dan turut membuat laporan terhadap pemilik akaun TikTok Raja Petra susulan penularan satu video TikTok yang mendedahkan maklumat peribadinya. Dalam perkembangan sama, Razarudin berkata pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani digesa tampil bagi membantu siasatan kes video tersebut. Setakat ini, tiada laporan polis berkaitan ancaman keselamatan dibuat oleh Wahab dan kita minta beliau tampil segera untuk membuat siasatan kes ini, katanya ketika dihubungi. Selain itu, Razarudin berkata pihaknya juga turut menjelaskan atau menjalankan siasatan berhubung kebocoran salinan laporan polis Muhammad Agus yang tular di media sosial. Beliau berkata siasatan telah dijalankan mengikut Seksyen 203E Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini juga tular menerusi media sosial video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan secara dalam tarian antara lelaki didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu lain. Muhammad Agus pada sidang medianya Jumaat lepas di sebuah hotel di Bangi mendakwa video itu disunting dan telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan. Siapa Mr. H? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.